Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Semalam apabila pihak kerajaan dan juga Pakatan Harapan memeterai perjanjian ataupun memorandum persefahaman kerajaan untuk kestabilan politik, begitu ramai membuat reaksi sama ada yang menyokong dan juga memberikan komentar mereka. Dan kami di Sarawak ini terus memberikan analisis dari pemerhatian pihak media, dan saya sendiri sudah pun menemubual Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub dan mendengar dari penjelasan beliau sendiri apa yang dimaksudkan dengan persefahaman politik dan kestabilan politik yang dimeterai oleh rakan-rakan Pakatan Harapan dengan pihak kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Dan pagi tadi ataupun pada hari ini pihak Istana Negara sendiri sudah pun memberikan kenyataan balas ataupun kenyataan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa syukur dan juga sukacita dengan pendekatan bersejarah kerjasama rentas parti dan telah dimeterai melalui memorandum persefahaman ataupun MOU transformasi dan kestabilan politik pada 13 September 2021. Tuanku Agong menzahirkan harapan bahawa dengan termeterainya MOU ini, kemelut politik dapat diakhiri dengan segera dan ahli-ahli Dewan Parlimen ataupun Dewan Rakyat dapat mengenepikan sebentar agenda politik dengan bersatu hati serta bersepakat berusaha menangani pandemik COVID-19 demi kepentingan rakyat dan juga negara. Jadi Seri Paduka Tuanku Agong mengulangi pandangan baginda bahawa rakyat tidak wajar dibebankan dengan kemelut politik yang berpanjangan ketika negara berhadapan isu kesihatan dan kelebapan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Jadi reaksi daripada Istana Negara suatu yang positif, dan kebanyakan rakyat ataupun rakyat di luar sana juga melihat persefahaman yang bersejarah ini wajar didokong walaupun ada kekurangan dan juga kelebihan yang di sana sini yang masing-masing ada pandangannya. Jadi kita perlu melihat bahawa ketika pandemik COVID-19 perseteruan politik tidak dapat wajar dihentikan dan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Jadi untuk melihat ini, apakah kekurangan dan juga kelebihan MOU persefahaman politik dan kestabilan politik ini, saya akan melihat dari aspek sisi politik dan juga kajian politik bersama rakan saya Saudara Rahizal Shah Abdul Karim dari SITS Sabah. Assalamualaikum Rahizal, apa khabar? Waalaikumsalam, terima kasih. Sihat Nazri. Salam Hari Malaysia juga, kan kebetulan kita akan menyambut Hari Malaysia. Dan bagi Rahizal sendiri, signifikan Hari Malaysia. Ramai juga beranggapan kita tidak menyambut Hari Malaysia seperti mana kita menyambut hebat 31 Ogos 1957 ataupun Hari Kemerdekaan saban tahun. Tetapi Hari Malaysia dianggap sebagai satu hari yang hambar. Mengapa kita perlu raikan Hari Malaysia, Rahizal, dalam semangat ketika kita menghadapi COVID-19 dan juga semangat kita melihat persefahaman politik di kalangan pihak kerajaan dan juga pembangkang, tetapi kita tidak boleh melupakan bahawa Hari Malaysia juga perlu diraikan oleh kesemua warga supaya kita ada kebersamaan ataupun muafakat itu dapat dijelmakan, terutama di kalangan warga negara Malaysia. Ya, betul Nazri. Kalau kita tengok sambutan Hari Malaysia sejak 2-3 tahun ni dan sebelum itu pun, nampaknya dia lebih eksklusif kepada Sabah dan Sarawak. Itu yang kadang-kadang saya pun agak hairan, ya. Memang dahulunya waktu kesedaran tentang Hari Malaysia itu belum lagi begitu tinggi di kalangan mungkin rakan-rakan kita di Semenanjung. Jadi tumpuan dia, dan apabila isu berkaitan dengan MH63, Perjanjian Malaysia menjadi isu yang begitu besar bagi masyarakat Sabah dan Sarawak, maka selari dengan Hari Malaysia, kita beri tumpuan kepada Sabah dan Sarawak. Tapi pandangan saya, sudah tiba masanya kita melihat Hari Malaysia itu bukan saja satu yang eksklusif kepada Sabah dan Sarawak, tapi juga perlu disambut oleh semua. Dan mungkin di masa mendatang, saya rasa sudah tiba masanya untuk kita mengadakan sambutan Hari Malaysia bukan di Sabah. Ini asyik-asyik tahun ini Sabah, sekejap tahun depan di Sarawak. Ya. Mungkin kita bermula di Perlis dan negeri-negeri lain untuk menunjukkan betapa signifikannya Hari Malaysia itu kepada seluruh rakyat Malaysia.
Selepas 50 tahun, 58 tahun kita merdeka, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos dan juga sambutan Hari Malaysia, ada rasa sedikit orang kata pun berbeza. Apabila kita sambut 31 Ogos, kita meraihkan nampak Semenanjung Malaysia itu lebih meriah. Bagi sambutan Hari Malaysia, Sabah dan Sarawak seolah-olah itu sahaja yang menjadi tumpuan. Tahun ini di Sabah, tahun depan di Sarawak dan mungkin itulah gilirannya. Jadi mengapa rasa curiga, rasa ini tidak penting, ini penting, perlu dihapuskan. 58 tahun kita merdeka, kedua-duanya hari penting untuk warga Malaysia, Raizal. Ya, betul. Kedua-dua hari ini penting. Sebab itu saya sering berpesan kepada rakan-rakan juga dan mereka yang selalu melihat ataupun membawa isu-isu Sabah. Saya katakan jangan kita melihat isu Sabah ni daripada kacamata kita saja. Apa yang penting sekarang kita cuba untuk mengangkat isu-isu yang dialami oleh masyarakat di Sabah dan juga Sarawak. Isu berkaitan dengan pembangunan yang sudah terbuktilah, dilaporkan oleh media, kajian-kajian telah banyak menunjukkan, statistik sendiri menunjukkan bahawa Sabah dan Sarawak banyak ketinggalan dari berbagai segi. Bukan lagi harus dilihat sebagai isu Sabah dan isu Sarawak, tetapi perlu dilihat sebagai isu nasional. Dan sebab itu juga saya katakan kepada semua rakan-rakan juga, rakan saya di Sabah, kita sebagai Sabah, masyarakat negeri Sabah perlu menanam semangat kecintaan kepada Malaysia dan juga negeri kita. Sebab itu apabila sambutan Hari Malaysia, sambutan kemerdekaan dan polemik ini seringkali timbul. Setiap tahun apabila kita menuju ke bulan Ogos, timbul persoalan mana yang lebih penting, Ogos ke yang penting atau bulan Ogos kemerdekaan yang penting ataupun Hari Malaysia yang penting. Kedua-dua bulan ini adalah bulan yang begitu penting bagi kita punya rakan-rakan di Semenanjung, kerana bagi mereka bulan Ogos, 31 Ogos 57 itu adalah tarikh yang keramat kerana itulah saat mereka menerima kemerdekaan. Bagi Sabah pula 16 September itu adalah pembentukan di mana Malaysia terbentuk dan Sabah adalah sebahagian daripada Malaysia. Jadi kedua-dua ini memberi satu sentimental nilai sentimental kepada dua, dan maka dengan itu kita perlu sambut. Kita sambut seperti mana rakan kita sambut di Semenanjung dan rakan kita juga sambut Hari Malaysia seperti mana kita menyambutnya. Menarik. Kita terus bergerak ke topik kita pada malam ini, sempena Hari Malaysia juga, Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik. Bagi Raizal, adakah ini satu sejarah yang wajar kita lihat secara dekat dan tidak wajar juga kita kesampingkan bahawa ini semata-mata retorik, ini permainan pemain-pemain politik elitis, ini hanya genjatan senjata sementara dan kita sentiasa skeptikal setiap kali pemain politik membuat satu keputusan yang besar. Adakah wajar kita beri persepsi demikian ataupun kita perlu yakin juga ini merupakan satu langkah kanan yang wajar didokong oleh semua pihak? Ya, kalau tengok daripada kandungan tu, perjanjian MOU tu, ada yang menyatakan ini MOU, ada yang menyatakan ini confident and supply. Saya tak nampak perbezaan di mana kerana elemen-elemen yang ada dalam tu menunjukkan ada elemen confident and supply, iaitu di mana pihak pembangkang akan memberikan sokongan kepada kerajaan untuk kerajaan itu terus kekal. Jadi elemen tu memang ada di dalam, dimeterai di dalam. Jadi bagi saya isu sama ada dia MOU ataupun CSA itu tidak begitu relevan lah. Cuma daripada segi MOU itu sendiri, kalau kebanyakan di tempat lain ya, Nazri, kebanyakan kerjasama yang terbentuk, khususnya dalam bentuk confident dan supply, ianya biasanya terbit ataupun muncul akibat daripada kerajaan itu kerajaan yang tidak mencukupi majoriti dah. Tapi dalam di Malaysia ini, ya minoriti. Tapi dalam Malaysia sebenarnya, ialah kita suka untuk menyatakan yang Malaysia ni politik kita ni teruk lah banding negara-negara. Tapi kalau kita mendalami secara mendalam, kita lihat secara mendalam, sebenarnya kita lebih one step further daripada negara-negara lain kerana kerajaan sekarang walaupun majoriti itu rendah, tetapi sepatutnya tidak ada sebab untuk mereka tidak ada sebab bagi mereka untuk bekerjasama dengan pembangkang. Tetapi mengambil kira keadaan yang luar biasa sekarang ini dengan kita didepani dengan COVID ni tadi, maka
masing-masing bersetuju untuk duduk bersama. Cuma ini yang saya ingin katakan. Dan ramai yang saya nampak juga skeptik tentang MOU ni, apakah ia akan satu permainan politik. Realiti dan Nazri, mana-mana pun, apa-apa pun polisi yang dicuba dicanangkan oleh mana-mana parti sekalipun, sudah tentu ada percaturan politik di sana. Itu sudah pasti. Cuma persoalan dia sama ada contoh suatu polisi itu sekiranya ingin dikejar ataupun ingin dipanjangkan oleh sebuah parti itu. Adakah polisi itu tadi yang lebih mendasari ataupun permainan politik gitu? Yang isu dia selama ini yang saya nampak rakyat nampak adalah seolah-olah apa yang dilakukan itu lebih kepada permainan politik. Tetapi saya tidak dapat sangkal sebenarnya MOU ni, dan ramai yang juga cuba untuk menganalisis sebenarnya kalau kedua-dua ni duduk apa kemenangan yang mungkin mereka boleh lagi dari konteks politik itu tadi. Bagi saya mereka tahu dalam keadaan sekarang ini banyak peluang-peluang yang mereka boleh gunakan untuk menunjukkan bahawa mereka betul-betul ingin membantu rakyat, dan saya ingat itu ditambah dengan desakan-desakan rakyat yang inginkan kedua-dua pihak bekerjasama. Jadi mau tidak mau mereka kena bekerjasama. Tapi sudah tentu ada permainan-permainan politik di setiap tindakan-tindak tanduk mereka. Itu sudah pasti. Cuma sejauh mana itu yang menjadi fokus atau tidak, itu persoalan yang lain. Okey, kalau kita ambil contoh antara yang menjadi tumpuan bagi MOU ini, iaitu RUU yang perlu dibentangkan segera dalam sesi kali ini, iaitu RUU Undi 18 dan juga RUU anti lompat parti. Ini yang didokong utama oleh MOU Persefahaman Kestabilan Politik. Bagi Rahiza sendiri, apakah signifikan kalau kita ambil contoh dua RUU ini, tetapi ada lagi yang lain-lain seperti penggal bagi Perdana Menteri setakat dua penggal saja. Bagi Rahiza, adakah ia dapat dilaksanakan dengan ataupun kesediaan pihak Pakatan Harapan menghulurkan ranting zaitun dan juga kesediaan juga pihak kerajaan untuk memberikan ruang RUU yang penting ini dilaksanakan dan akhirnya manfaat kepada rakyat? Ya, kalau kita tengok tempoh dalam MOU yang ditetapkan tu adalah sehingga Julai tahun hadapan. Cuma saya lihat tempoh tu agak singkat secara pribadi, dan memahami proses-proses kerajaan itu, bagaimana sebuah rang undang-undang tu ingin dibuat dan juga penelitian yang harus diberikan. Saya lebih suka agar apa-apa juga polisi, dan kalau kita tengok cadangan-cadangan yang dimasukkan anti lompat, dan ada juga yang menyebut recall election, had tempo PM, ini khususnya dua item ini tadi, bagi saya memerlukan penelitian yang lebih mendalam kerana ia mengubah struktur sistem parliamentary yang diamalkan di Malaysia. Jadi saya khawatir, walaupun saya setuju secara dasarnya tentang perlu ada reformasi daripada segi peranan eksekutif, kalau kita sebut had PM ini sebenarnya merujuk kepada eksekutif lah. Walau bagaimanapun saya cuma risau mungkin masa itu tidak cukup, dan itu yang mungkin penting di mana jawatan kuasa pemandu yang ditubuhkan untuk memastikan dan menekan agensi menekan pembuat-pembuat dasar khususnya di parlimen agar benda ini dapat disegerakan. Tetapi saya juga inginkan satu rang undang-undang yang berkualiti untuk diperkenalkan, yang melibatkan libat urus daripada semua pemegang taruh. Setakatnya saya nampak kebanyakan tu lebih fokus kepada ahli-ahli politik tu saja. Saya belum nampak lagi penglibatan yang signifikan buat masa ini. Sebab itu yang paling penting yang saya nampak dalam MOU ni adalah tentang peranan reformasi parlimen. Kerana saya sering kali menyebut bahawa semua benda-benda yang diitemkan di dalam ni, had tempo lompat ini perlulah diperincikan di jawatan kuasa khas yang akan dibentuk. Daripada segi yang saya nampak yang benda yang perlu yang boleh mungkin dipercepatkan, mungkin daripada segi undi 18. Sebenarnya ramai lagi yang bingung, termasuk saya pun sendiri, saya kurang faham sebenarnya peringkat mana. Ada yang menyebut mungkin ada akta yang perlu digubal dan seumpamanya untuk memastikan pelaksanaan undi 18 itu dapat diteruskan. Tapi bagi saya, it's a matter of
urusan pentadbiran yang mungkin tidak memerlukan proses yang begitu rumit. Jadi itu realistik dia boleh dicapai mungkin dalam masa setahun ni, lebih kurang setahun ni. Antara yang menjadi perdebatan iaitu berkaitan dengan keseimbangan keanggotaan Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen. Ini yang seringkali diangkat oleh Raizal dan juga rakan-rakan penganalisis politik bahawa Jawatankuasa Khas Parlimen perlu diperkasakan dan sewajarnya dia menjadi tumpuan. Kerana di sinilah peranan ahli parlimen dapat dilaksanakan ataupun dilunaskan sebaik mungkin. Kerana apa yang kita lihat saban hari melalui televisyen ataupun secara langsung perdebatan parlimen itu sebahagian kecil saja. Kerana masa yang diperuntukkan untuk memberi ruang kepada ahli parlimen melontarkan soalan, menyampaikan usul dan juga jawapan daripada pihak eksekutif amat singkat. Tetapi Jawatankuasa Khas Parlimen inilah untuk kita lihat bagaimana peranan yang sepatutnya dilunaskan oleh ahli parlimen. Adakah untuk kali ini jawatan khas parlimen itu dapat dilaksanakan, ditubuhkan dengan segala persiapan yang baik? Kerana kita tahu parlimen juga perlu ada pindaan Suruhanjaya Parlimen untuk memastikan ada peruntukan khas kepada setiap ahli parlimen, pegawai-pegawai penyelidik dan sebagainya. Pandangan Rahiza? Ya, betul. Saya ulangi apa yang saya sebut sebelum-sebelumnya dalam ruang pembincangan yang lain, bahawa perlunya reformasi parlimen, secara khususnya jawatan kuasa khas ni diperkukuhkan, kerana di sinilah semua di mana enjin yang menghidupkan fungsi parlimen itu. Saya sebenarnya agak berbeza sedikit pandangan dengan ramai penganalisis berkenaan dengan jawatan Deputy Speaker. Sebenarnya ramai yang semalam ada dikatakan akan diubah diubah standing order, kalau tak silap saya lah, untuk membenarkan agar bukan perlembagaan yang akan memberikan jawatan Deputy Speaker itu 3, dan salah satunya daripada pembangkang. Saya sebenarnya tidak faham kenapa kita perlu memberikan kita mempolitikkan institusi speaker itu tadi. Masalah dia, kita melihat semua ni dari mata kaca parti politik. Kalau Tuan Haji Nazri perasan, semuanya perlu ada komposisi pembangkang dengan kerajaan, pembangkang dengan kerajaan, pembangkang dengan kerajaan, apa dengan apa jua sekalipun. Dan termasuk Deputy Speaker. Sebenarnya benda yang perlu diberi penekanan sebenarnya bukan sama ada Deputy Speaker itu perlu satu dari kerajaan, dicalonkan kerajaan, dan satu daripada pembangkang. Tapi yang perlu adalah diperbaiki standing order itu tadi dengan contoh dalam hal-hal berkaitan dengan undi tidak percaya, contoh dia diletak di sana supaya speaker kena patuh dengan peraturan itu tadi. Sebenarnya benar-benar begitu yang perlu diberikan penumpuan. Tapi saya agak heran kenapa itu yang menjadi isu. Kerana bagi saya, pada penghujung dia, kalau reformasi parlimen betul-betul dilakukan, iaitu dengan memperkasakan jawatan kuasa khas di parlimen itu tadi, fungsi speaker dan juga deputy speaker itu tadi agak limited dan mungkin cuma di Dewan Utama saja. Tetapi yang sebenarnya yang penting adalah di bawah jawatan kuasa khas ni. Jadi saya kadang-kadang heran kenapa kita memberikan tumpuan yang terlampau banyak kepada benda-benda yang bagi saya ni penting juga, tapi sebenarnya ada benda yang lain yang lebih penting yang perlu menjadi fokus di sana. Antara yang menjadi tumpuan iaitu atau cara ataupun perkara yang diangkat untuk kestabilan politik ini dan juga pentadbiran berkaitan dengan kebebasan institusi kehakiman. Ini agak general, agak umum. Bagi Rahizal, apa tumpuan yang sepatutnya diberikan penekanan apabila MOU ini ditandatangani dan mengangkat kebebasan institusi kehakiman? Bukan kita hanya merujuk pada satu perkara yang mungkin agak popular pada ketika ini berkaitan dengan campur tangan eksekutif dalam keputusan-keputusan mahkamah dan sebagainya. Rahizal. Ya, kalau kita tengok daripada segi komposisi secara keseluruhan dia, antara kritikan ataupun mungkin, walaupun secara umumnya majoriti rakyat dan juga penganalisis bersetuju tentang apa yang terkandung tu, cuma ada isu yang pertama daripada segi perincian tu tadi. Ramai yang berharap bahawa perlu ada perincian yang lebih detail. Tapi bagi saya, dan saya rasa pun yakin ramai juga tahu dalam keadaan yang
apabila kita ingin mengubukakan satu MOU dalam jangka masa yang singkat, perlu banyak rundingan yang berlaku dan perlu ada titik pertemuan dan mungkin tidak boleh dimasukkan semua. Jadi cuma benda-benda yang penting perlu dimasukkan. Jadi andaian saya dan andaian masyarakat di luar sana adalah benda-benda ini adalah benda yang satu amat penting, menjadi keutamaan yang paling penting, dan kedua ini yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Cuma walau bagaimanapun kalau kita tengok seperti yang Tuan Haji Nazri sebut tadi itu, perlembagaan kebebasan kehakiman, statement itu terlampau general dan saya sebenarnya agak heran ya. Antara benda yang kita balik kepada isu keutamaan ya, yang ramai disebut oleh masyarakat di luar sana, NGO dan berbagai-bagai lagi lapisan masyarakat, adalah hal-hal berkaitan dengan peranan kuasa AG. Pertama, kedua tentang kuasa pendakwaan SPRM, maksudnya berkaitan dengan kebebasan SPRM, dan juga ini juga disebut oleh semua. Ketiga iaitu isu berkenaan dengan dana kempen ataupun dana parti politik. Tapi sebenarnya semua hilang, tidak ada di dalam. Dan tiba-tiba pula kebebasan kehakiman itu diselitkan. Walaupun saya sedar dan rakyat sedar bahawa banyak ruang untuk reformasi bagi setiap cabang kerajaan itu tadi. Cuma saya tidak nampak kalaulah dalam konteks MOU ni dengan statement yang begitu general, sebenarnya apa yang sebenarnya yang ingin dicapai sebenarnya, skop apa yang ingin dilihat di dalam kebebasan kehakiman itu yang begitu menekan, sangat mendesak sehingga kan ia perlu dimasukkan di dalam. Jadi kalau kita cakap mungkin ini merangkumi peranan AG SPRM, jadi why don't make it specific? Kenapa tidak seperti hard limit Perdana Menteri, very specific. Jadi itu yang menimbulkan ada yang beranggapan bahawa ini mungkin adalah satu tindakan politik, ada unsur-unsur politik di sana berkaitan dengan kluster mahkamah dan seumpamanya, dan ramai yang saya nampak perlahan-lahan bila melihat MOU itu dan specifically melihat kepada item nombor 4 itu, mereka menimbulkan 1001 pertanyaan, Nazri. Menarik. Begitu juga bagi item Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Sekali lagi agak umum. Semalam pun ketika di Parlimen, Ketua Pembangkang tidak dapat memperincikan secara detail apa yang dimaksudkan yang ingin dicapai dalam persefahaman ini tentang MA63 ataupun sekadar untuk mengambil hati rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak. Tiada butirannya, tiada diperincikan dan kekaburan ini sudah sekian lama, bukan perkara baru. Setiap kali ada isu Sabah Sarawak itu juga diangkat bahawa mereka ada political ataupun willingness untuk ataupun political will untuk mengangkat isu besar ini. Bagi Raizal, apa yang sepatutnya diangkat apabila bercerita tentang MA63? Ya, kalau kita tengok Kerajaan Pakatan Harapan, mereka seringkali menyatakan dalam hal-hal berkaitan dengan Perjanjian Malaysia, mereka telah memenuhi lebih kurang, kalau tak silap saya, mungkin dalam 17 daripada 21 tuntutan. Jadi maksudnya ada 14 lagi, ada lebih kurang 54 lagi perkara yang tidak dapat diselesaikan. Jadi bagi saya, kalau betul-betul MOU tu ingin spesifik, benda yang perlu diutamakan dalam Perjanjian Malaysia tu yang menjadi satu benda yang seringkali disebut-sebut oleh masyarakat di Sabah dan Sarawak adalah, saya boleh katakan ada dua yang paling penting. Satu berkaitan dengan minyak dan satu lagi berkenaan dengan cukai. 40% cukai dalam konteks Sabah lah, khususnya 40% cukai yang harus dipulangkan kepada Sabah. Jadi kenapa item tu tidak diperhalusi dengan detail di dalam tu? Tapi untuk berlaku adil kepada mereka, mungkin seperti yang saya sebut pada awal tadi, kalau berbincang tentang MS63 ini banyak skop dia yang amat luas sekali. Cuma kita mengharapkan agar jawatan kuasa pemandu tu nanti akan memperincikan, dan yang paling penting sekali, apa-apa butiran yang hasil progress report lah boleh kita panggil lah, laporan kemajuan yang dibuat oleh jawatan kuasa pemandu ni dikeluarkan untuk tatapan umum. Dan saya ingat ini yang pembangkang sering sebut, apa-apa perjanjian kalau boleh kita kena berikan kepada transparent.
Jadi kita mahu tindakan yang sama juga kali ini di mana kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang, apa yang telah berlaku, apa yang dibincangkan dan apakah progres dia buat setakat ini. Okey, terima kasih Raizal. Perbincangan yang amat menarik. Mungkin kita perlu cerakinkan ataupun tarik satu persatu butiran MOU, persefahaman kestabilan politik ini untuk kita lihat secara spesifik dan kita mungkin analisiskan dan cadangkan kalau itu boleh kita lakukan untuk sesi yang lain pula. Raizal, terima kasih. Raizal Shah Abdul Karim, Fellow Penyelidik Society for Empowerment and Economic Development of Sabah ataupun SEEDS. Itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, salam Hari Malaysia. Kita jumpa lagi.